Okay, Datuk Fani, boleh kita start ketiga. Cik Aki ada FB Live ke? Bukan saya yang bilang, ini daripada UHI punya UHPI punya Facebook. Oh, okay. Right. Okay, Cik Aki, boleh kita mulakan? Ustaz dah okey. Okay, Ustaz dah ready. Sorry? Boleh silakan. Dr. Oje dan Ustaz. Okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Ustaz dan semua hadirin, pelayan-pelayan internet, staf kaki tangan UiTM, ke acara webinar anjuran Jawatankuasa Kampus Hijau UiTM Seri Iskandar dengan kerjasama Unit Hal Ehwal Islam UHI UiTM Perak yang dimuliakan Al-Fadil Ustaz dan barisan AJK Green Campus UiTM Seri Iskandar dan juga Unit Hal Ehwal Islam UiTM Perak. Bagi memberkati majlis pada kita petang ini, saya dengan ini menjemput Yang Berbahagia Ustaz Nawawi Abdul Rahman bagi membacakan doa. Dengan segala hormat jadi persilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل خزنا إذا شئت سهلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih Ustaz. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah dapat rahmat, kesihatan, keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada petang Jumaat ini penuh barakah bagi bersama di dalam siri webinar yang bertajuk Penjagaan Alam Sekitar dalam kupasan topik melestarikan alam sekitar adalah satu cabang iman. Apapun yang akan kita bincangkan pada petang ini amat menarik dan sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya, Osman bin Muhammad Noor, moderator pada petang ini. Tak kenal maka tak cinta. Lepas tu Ustaz dah ada bersama dengan kita. Dari judul kita dah tahu cerita. Apatah lagi, marilah kita mulakan. Tanpa berlengah masa, saya ingin memperkenalkan penceramah kita pada petang ini,
orangnya tidak asing lagi bagi masyarakat UiTM Seri Iskandar, khususnya yang biasa ke Pusat Islam, dan beliau dikenali sebagai imam dan juga pentadbir di Pusat Islam UiTM. Dapat bersama kita pada petang ini yang dimuliakan adalah Al-Fadil Ustaz Nawawi bin Abdul Rahman. Khabar Ustaz sihat Walaupun batuk-batuk sikit, insyaAllah kita dapat teruskanlah majlis kita pada petang ini. Sebelum itu, izinkan saya membaca sedikit profil ringkas Al-Fadil Ustaz Nawawi bin Abdul Rahman. Beliau dilahirkan di kampung Kemelung, Sik Kedah. Mendapat pendidikan di Sekolah Kebangsaan Seri Wangsa, Kuala Yan, Kedah. Mendapat pendidikan SPM di Sekolah Menengah Mahmud Pekan Pahang. Banyak negeri ni Ustaz. Mendapat pendidikan di peringkat asasi dan diploma syariah Islamiah di Universiti Sultan Azlan Shah, USAS Kuala Kansas. Seterusnya di peringkat degree di Open University Malaysia. Selepas itu beliau memulakan kerjaya sebelum memulakan kerjaya di dalam arena agama dan kerohanian. Beliau juga pernah tugas di Catering Afdag, Jaya Enterprise, Medan Warisan dan juga sebagai QC Control di Kilang Bridero Show Malaysia Sdn Bhd. Kedua-duanya terletak di Kuantan, Pahang. Selepas itu beliau pernah menjadi guru Al-Quran di Tahfiz Masjid Lama Tambun Ipoh dan juga Universiti Sultan Azlan Shah, USAS. Ustaz juga pernah terlibat dalam sebagai tenaga pengajar di bidang agama dan penyelaras program kerohanian di Pusat Latihan Ladang Lambo Bota Perak. Dan juga Ustaz pernah memegang amanah sebagai Imam 2 di Surau Al-Munawarah, Seksyen 13 Shah Alam Selangor. Selepas itu beliau berhijrah ke UiTM Seri Iskandar sebagai imam tetap dan pentadbir di Pusat Islam UiTM Seri Iskandar dan berkecimpung dan mengajar di bidang subjek kurikulum kerohanian dan beberapa lagi mata kuliah yang berkaitan dengan agama dan kurikulum. Dengan itu, dengan tanpa melengah masa, dengan 1 jam masa yang diperuntukkan untuk Ustaz, dengan segala hormatnya saya menjemput Al-Fadil Ustaz Nawawi Abdul Rahman. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Dr. Osman Muhammad Nur di atas penerangan yang panjang lebar. Sikit je Ustaz. Tapi tak apalah, alhamdulillah kan. Perjalanan hidup itu perjalanan hidup. Dan InsyaAllah seperti mana yang dijanjikan pada petang ini, kita akan membicarakan sedikit berkaitan dengan tajuk yang diberi, melestarikan alam sekitar adalah satu di antara cabang iman. InsyaAllah petang ni saya diminta oleh Dr. Pani tadi pun supaya santai-santai ya kan kita petang-petang ni. Dan semoga berjalan dengan lancar insya-Allah, sebab saya agak ada batuk-batuk sikit. Kalau ada batuk-batuk tu minta maaf dah. Nah. Baik. Kita terus saja. Yang pertamanya kita pergi kepada penerangan berkaitan dengan lestari ni. Apabila kita sebut cabang iman, kita kena cari bukti lah kan. Dalam konteks agama kita pun, agama kita sendiri pun berdiri atas dalil dia panggil.
Ya, dia tidak reka-reka, tidak orang ni agak-agak macam ni kot, agak-agak macam ni kot. Dia mesti ada bukti. Nah. Baik. Dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittun syu'batan فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu mempunyai lebih 70 atau 60 cabang. Dan yang paling utama serta tertinggi adalah mengucap la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Manakala paling rendah adalah membuang benda-benda menyakitkan di laman ataupun di laluan perjalanan. Sifat malu juga adalah sebahagian daripada iman. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari. Baik. Sekarang ni kita fokus kepada iman, Islam dan ihsan. Berkaitan dengan hadis ini, dia mungkin kita tertanya-tanya, kenapa cerita tentang iman, Islam, ihsan ni kan? Kita nak cerita pasal lestari ni, betul lah. Tajuk kita pun cabang iman kan? Melestari itu adalah cabang iman. Jadi hadis ini kebiasaannya dibincang secara khusus membabitkan rukun iman. Biasanya hadis ni dia fokus cerita tentang rukun iman, cabang-cabang keimanan dan pelbagai amalan bersesuaian dengan tuntutan keimanan. Ia khususnya menjelaskan iman mempunyai lebih 60 atau 70 cabang. Dan kesemua cabang tersebut mendefinisikan, membentuk dan memperteguhkan keimanan seseorang insan. Dan hadis ini juga dia menyebut cabang paling tinggi keimanan seseorang ialah la ilaha illallah. Itu sudah semestinya lah. Itu syarat menjadi seorang Muslim juga. Dia mesti bersyahadah. 2 kalimah syahadah kan. Mengucap 2 kalimah syahadah yang jelas memperkatakan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan tiada sekutu baginya. Kalimah syahadah adalah penyaksian yang membezakan antara manusia beriman dengan manusia yang sebaliknya. Maksudnya mereka yang tidak beriman lah. Kalimah syahadah juga selain itu adalah kalimah penyaksian berhubung peranan dan tanggungjawab setiap insan kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Yang juga pencipta alam semesta ataupun semesta alam ini. Manakala cabang iman paling rendah adalah membuang benda-benda menyakitkan di laluan perjalanan. Kan? Dululah, kalau dulu kampung-kampung kan, kita mungkin alihkan pelepah-pelepah kelapa kan, yang jatuh atas jalan. Kan? Sekarang ni jalan raya tak ada dah. Kan, pelepah-pelepah kelapa. Tapi dia ada benda lain. Kan? Ada besi, ada paku dan macam-macam lagi yang dibuang di atas jalan raya. Pada masa sama, hadis ini juga biasanya dibahaskan bersama dengan hadis Jibril. Hadis Jibril ni agak panjang sikit. Hadis Jibril ni biasanya kita dengar hadis yang kedua dalam kitab hadis 40 yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Yang disusun oleh Imam Nawawi ataupun dipanggil hadis Arba'in kan. Hadis 40 tu yang membicarakan panjang lebar perkara berkaitan dengan hakikat Islam, iman dan ihsan. Hadis dia panjang lah. Tapi tak apa. Kita terus saja kepada makna dia. Kita ambil mafhum terjemahannya. Daripada Umar radhiyallahu anhu katanya, pada suatu hari sedang kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidaklah kelihatan atasnya tanda-tanda orang yang sedang dalam perjalanan, dan tidak seorang pun daripada kami yang mengenalinya.
sehingga dia duduk berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menyandarkan kedua-dua lututnya kepada kedua-dua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkannya kedua-dua tangan, kedua-dua telapak tangannya ke atas kedua-dua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, datang seorang, memanglah kalau di zaman kalau di Arab tu senanglah nak kenal kan. Kalau baju berdebu je tu, ni musafir lah kan. Ini tak, baju putih bersih, rambut kemas, tapi orang tak kenal, bukan orang situ kan. Siapa dia ni? Tapi mari belaga lutut dengan Nabi, letak tangan atas paha Nabi. Kemudian dia berkata, hai Nabi Muhammad, khabarkanlah kepadaku tentang Islam. Dia tanya pula Nabi, ceritakan kepada aku tentang Islam. Lalu Rasulullah SAW menjawab, Islam itu ialah bahawa engkau mengakui tiada Tuhan selain Allah dan bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah, dan engkau mendirikan sembahyang, dan engkau mengeluarkan zakat, dan engkau puasa di bulan Ramadan, dan engkau mengerjakan haji di Baitullah jika engkau mampu untuk pergi kepadanya. Lalu dia berkata apa? Benarlah apa yang kau katakan. Maka kami pun pelik. Ni cerita Sayyidina Umar ni. Kami pun pelik, tercengang kerana dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Macam kita lah, tanya orang jawab. Betul kan. Dah jadi macam Upin Ipin. Betul kan. Dia tanya, dijawab dan dibetulkan. Kan, seolah-olah kalau kamu dah tahu kenapa tanya, macam itulah kita kan. Lalu dia tanya lagi, maka khabarkan kepadaku tentang iman. Rasulullah menjawab, iman itu ialah bahawa engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan segala kitabnya dan para rasulnya, dan engkau beriman kepada takdir baiknya dan juga jahatnya. Dia berkata, benarlah apa yang engkau katakan. Lagi sekali dia tanya, dia sahkan lagi sekali. Kemudian dia bertanya lagi, maka sekarang khabarkan kepadaku tentang ihsan. Ihsan, Rasulullah menjawab, ihsan ialah bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, tetapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Itu ihsan. Maknanya kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah, tapi kalau kita tak lihat Allah, kita kena yakin bahawa Allah itu lihat kita. Maka sekarang khabarkan, ditanya lagi, maka sekarang khabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Lalu Nabi SAW berkata, tidaklah orang yang ditanya tentang perkara itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Rahsia kan, kiamat tu rahsia. Nabi pun tak dapat maklumat kan. Lalu Jibril alaihissalam berkata, maka khabarkanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Itu ada kan. Rasulullah pun berkata, apabila hamba sahaya melahirkan tuannya, dan apabila kamu melihat orang-orang yang berjalan tanpa alas kaki, berpakaian yang tidak lengkap, fakir miskin, mengembala kambing, mereka ini meninggikan binaan-binaan bangunan. Orang miskin, orang susah, tapi dah mula boleh buat bangunan, kaya-kaya dah kan. Kemudian lelaki itu pun beredar, maka kami semua terdiam dalam waktu yang agak panjang. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Umar, adakah kamu mengetahui siapa yang bertanya tadi? Lalu Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya dia adalah Jibril alaihissalam. Dia datang kepada kamu untuk mengajarkan kepada kamu tentang urusan agama kamu. Itu nak combine hadis yang pertama kita baca tadi dengan hadis yang kedua ni, nak combine tentang Islam, iman dan ihsan ni. Kan? Jadi kita teruskan. Kalau dalam bahasa Arabnya, kata dasar Islam berasal daripada salima, bermaksud selamat, aman dan damai. Atau aslama, yang membawa makna penyerahan, kepatuhan, ketaatan serta jauh daripada sifat kekurangan zahir dan batin. Sementara berdasarkan syarak pula, Islam bermaksud ketundukan, ketaatan dan kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala,
menerusi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat Islam ni jelas bahawa iman ialah pengakuan sepenuh di dalam hati, pengucapan dengan lidah serta pembuktian dengan perbuatan amal. Dalam kata lain, jadi nak menyertakan kepada kita iman seseorang itu dia mesti ada pembuktian dia. Pengucapan dengan lidah, pembuktian dengan perbuatan dan amal. Kan, mengaku saja tak cukup lah. Kan? Beriman adalah individu yang mengaku dan beramal selari dengan ajaran Islam. Jadi kalau tak ada tiga ni, dia ada problem lah. Kan? Apa dia? Tiga tadi apa dia? Pengakuan sepenuh dalam hati, pengucapan dengan lidah serta pembuktian dengan perbuatan dan amal. Itu mesti ada. Kalau mengaku saja tak cukup, sekadar nama kan. Nama saja. So kita kena muhasabah diri kita untuk pastikan ketiga-tiga itu ada dalam diri kita. Baik. Tanpa tiga-tiga syarat tersebut, seseorang itu akan dianggap sebagai apa? Sebagai masih belum beriman. Berat tu. Manakala tanpa satu di antara syarat tersebut, keimanan akan terjejas dan akan digolongkan sama ada dalam kumpulan fasik, munafik ataupun kafir. Wala'iyazubillah. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Baik. Jadi, itu cerita tentang keimanan. Masuk ihsan. Tapi nampaknya masa dah 3.20 dah. Kan? Laju pula masa ni. Tak apa. Tapi itu kita untuk permulaan tu kita cerita sikit tentang iman dulu. Kan? Dan ihsan pula, penjelasan baginda masih menunjukkan betapa ihsan amat berkait rapat dengan iman. Okey. Bahkan ia boleh disebutkan bahawa ihsan adalah tahap yang sangat tinggi sehingga seseorang itu senantiasa merasakan peranannya sebagai hamba Allah. Sebenarnya ihsan, sifat ihsan dalam diri kita ni supaya kita sentiasa ingat bahawa kita ini adalah hamba Allah, bukan siapa-siapa pun. Macam khutbah tadi lah, khutbah tadi pun laki dengan perempuan tu Allah Ta'ala pandang sama saja, kan? Yang beza kita adalah taqwa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang membezakan kita. Dia tak bezakan apa-apa pun yang lain tu. Jadi orang yang bersikap ihsan ni dia akan berasa seolah-olah berhadapan dengan Allah ketika menjalani setiap liku kehidupan, bukan hanya ketika menunaikan ibadah khusus saja. Seperti solat ke, puasa ke, zakat ke, bukan itu saja. Dia libatkan semua. Kan? Sentiasa dia merasakan dia diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. CCTV Allah tu sentiasa ada. Kan? Jadi pada setiap ketika seorang yang menghayati ihsan ini akan senantiasa sedar diri dia sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha melihat. Secara tak langsung menyebabkan niatnya senantiasa suci dan ikhlas. Itu kelebihan dia. Kalau kita senantiasa merasakan dilihat oleh Allah, kan? Jadi kita akan senantiasa ikhlas kerana Allah, fikirannya tenang serta fasrah dengan apa yang berlaku, kan? Jadi di sini kita boleh kaitkan bahawa betapa akrabnya ihsan, menerusi ihsan dengan iman ni. Antaranya kita selalu sebut kan dalam lafaz doa iftitah, kan? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu lafaz kita, kan? Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, kan? Itu antara janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta maaf lah, batuk-batuk sikit. Okey. Sekarang kita masuk sikit di ajaran Islam meliputi semua aspek. Segala aspek. Itu nak kaitkan iman dengan melestarikan alam tu. Kan? Islam sebagai sebuah agama yang lengkap syumul, kita semua maklum, sempurna,
turut mengajar umat ini supaya agar senantiasa memahami bahawa hidup ini tujuannya adalah untuk beribadah semata-mata. Kan? Kita ni hidup ni beribadah semata-mata. Kalau macam tu duduk dalam masjid je lah. Tak payah fikirlah melestarikan alam semua ni. Kan ibadah je. Itu fikiran yang salah sebenarnya. Sebab apa yang kita buat sebenarnya merangkumi semua itu adalah ibadah. Yang penting nawaitu kita itu yang benar. Tujuan yang kita lakukan itu benar. Barulah dia ada kaitan dengan ibadah. Kalau kita sekadar niat dunia, contohlah baca Quran, baca surah Waqiah, orang kita fahamlah. Sebenarnya tidak ada pun fadilat tu. Baca Waqiah, murah rezeki. Dia dapat setakat tu lah. Kalau Tuhan bagi rezeki, dapat setakat tu je lah. Akhiratnya tak ada. Kan? Sia-sialah, rugi. Sedangkan kalau kita tanam pokok pun, kita bukan sembahyang kat pokok tu. Kita tanam je pokok tu. Tapi kita niat supaya semoga pokok ni besar, berbuah, boleh dimanfaatkan oleh manusia dan juga binatang. InsyaAllah, walaupun kita dah mati, pokok tu masih hidup, selagi dia memberi manfaat kepada orang, boleh buat berteduh dan sebagainya, kita tetap dapat saham pahala. Kan? Tapi kalau kita tanam pokok, sekadar tanam pokok je, tak ada niat apa-apa, kan? Ataupun terpaksa tanam sebab orang suruh tanam je lah, kan? Jadi tak boleh lah, sia-sia lah, takat itu je lah. Baik. Jadi kalau yang tadi pula definisi ibadah ni yang kita boleh faham, dijelaskan oleh Ibn Taymiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah sebagai segala perkara dan amalan yang dicintai Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sama ada yang zahir ataupun yang batin. Itu adalah maksud definisi ibadah. Kan? Kita buat benda baik yang Allah Ta'ala suka, sama ada perkataan yang baik, perbuatan yang baik. Itulah kalau kita nak kaitkan tadi. Kita tanam pokok ke, kita kita buat menjalankan kempen supaya jaga kebersihan, jangan tebang pokok sesuka hati dan sebagainya. Itu juga akan dikira sebagai ibadah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang kata kita hidup ni hanya untuk ibadah ni siapa? Tuhan yang kata. Tuhan kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Tapi kita kena ingat, dalam surah Jumaat, sempena hari Jumaat ni kan, dalam surah Jumaat, Allah Ta'ala bukan memuji orang yang senantiasa duduk dalam masjid. Allah Ta'ala bukan puji orang senantiasa duduk atas tikar sejadah. Tak. Allah Ta'ala memuji orang-orang yang berusaha mencari rezeki, berniaga dan sebagainya, menjalankan tugas-tugas dan tanggungjawab. Dan apabila diseru untuk menyembah Allah ataupun diseru untuk mengerjakan solat, maka dia tinggalkan yang lain dan dia mengerjakan solat. Baik. Okey. Jadi kita masuk alam semesta. Alam semesta ni meliputi seluruh cakrawala, langit, bintang, matahari, planet, bulan, awan, bumi, macam-macam lah, gunung, ganang, sungai, haiwan, tumbuhan dan manusia. Kan? Bagaimanapun alam sekitar untuk tujuan perbincangan yang petang ni kita nak fokus sikit, ialah fokus kepada merangkumi unsur-unsur hidup. Contohnya biotik, dan bukan hidup, iaitu abiotik di bumi ni. Masuk dah sikit dah tu. Kita masuk dah perkataan-perkataan sains tu. Kalau saya tersasul salah sebut perkataan-perkataan sains tu, jangan marah kat saya noh. Kita sastra je ni kan. Boleh Doktor? Boleh Ustaz. Baik. Sesama UCM tu. InsyaAllah. Baik. Jadi
kita fokus kepada, kita masuk kepada, sementara itu dari aspek kewujudan alam sekitar ini terdiri daripada biosfera, hidrosfera, atmosfera dan litosfera. Dah mula sebut tu, kan? Biosfera ataupun biotik ini membolehkan alam sekitar difahami dan dimanfaatkan menerusi pelbagai flora dan fauna. Persekitaran biotik pula boleh dikategorikan litosfera yang meliputi tanah, batuan, bahan mineral, bukit bukau, gunung ganang dan sebagainya. Hidrosfera membabitkan hujan, sungai, tasik, awan laut dan lain-lain. Ais batu di puncak gunung serta kutub. Jadi atmosfera adalah persekitaran udara yang terbahagi kepada 5 lapisan. Ini saya nak sebut sikit lah. Mungkin saya pun ingat-ingat lupa je benda ni kan. Atmosfera ni ada kita 5 lapisan ni, iaitu troposfera 20 km dari permukaan bumi. Lepas tu yang keduanya stratosfera 20 ke 50. Mesosfera 50 ke 85, termosfera 85 ke 695 km, dan ekosfera 690 hingga 10,000 km. Tu antara jarak-jarak dia lah. Jadi setiap lapisan ni mempunyai jarak serta jangkauannya masing-masing. Ni nak bagi tahu sikit pesawat ni. Kita tengok kapal terbang, kita duduk naik kapal terbang. Kapal terbang ni dia terbang area mana? Kan? Penerbangan awam misalnya berada pada yang awal itu, pada lapisan troposfera, manakala satelit perhubungan pada ekosfera. Atmosfera ni mengandungi pelbagai bahan komponen lah, antaranya nitrogen, oksigen, karbon dioksida dan sebagainya. Jadi semua ciptaan Allah di muka bumi ini saja-saja ke? Tak. Semuanya ada peranan tertentu sesuai matlamat penciptaannya untuk kemudahan dan kesenangan manusia. Untung kita ni, Allah Ta'ala buat semua untuk kita kan. Kemudahan untuk kita. Kita kena banyak-banyak bersyukur lagi lah. Baik. Okay. Jadi sekarang kita masuk kepada peranan manusia. Peranan manusia ni kita boleh bincang sekejap lagi. Apakah peranan manusia untuk mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala? Apakah peranan kita? Hakikatnya peranan manusia adalah untuk memanfaatkan dan memakmurkan anugerah alam sekitar dengan cara sebaiknya. Okey, maknanya apa peranan kita? Peranan kita ialah mensyukuri, manfaatkan dan memakmurkan anugerah alam sekitar dengan cara sebaiknya. Itu tugas kita. Jadi manfaat ni macam mana? Manfaat alam sekitar antara lainnya ialah menggunakan segala sumber sebagaimana dibenarkan ajaran Islam. Jangan kita guna sesuka hatilah. Jangan kita guna sesuka hati. Jadi kita kena guna dengan sebaik-baiknya yang diajarkan, yang dibenarkan oleh Islam. Contoh ialah penggunaan sumber air bagi kegunaan minuman, kan? Bersuci, membersihkan, pengairan untuk pertanian, apa lagi? Mendapatkan sumber makanan, saluran pengangkutan dan sebagainya lagi lah. Manakala sumber bahan api pula untuk menjana tenaga elektrik, menggerakkan kenderaan, menghasilkan bahan kimia hiliran, menjana pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Manakala sumber hutan pula, melestari ni kan. Sumber hutan pula bertujuan menyamankan persekitaran. Jadi kita kena banyak tanam pokok. Duduk sekitar pokok ni seronok, sejuk kan.
Selain berfungsi sebagai tapak pembinaan pelbagai spesies flora dan fauna, menyerap sebatian karbon serta membebaskan oksigen sebagai sumber kayu-kayan dan sebagainya. Jadi, apa sebenar hakikatnya ni? Hakikat memakmurkan alam sekitar dengan melestarikannya menerusi kaedah sebaiknya juga merupakan satu ibadah yang akan diberi ganjaran pahala. Nampak tak kaitan kita iman dengan lestari ni? Memakmurkan alam sekitar dengan melestarikannya menerusi kaedah sebaiknya juga merupakan satu ibadah. Kan? Yang akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan anggap melestarikan alam ni tak ada kaitan. Kan ada kaitan dia. Jadi hadis yang pertama yang kita bacakan tadi itu menjelaskan tentang kaedah melestarikan alam sekitar, iaitu dengan membuang elemen-elemen yang boleh menyakit ataupun memudaratkan di sepanjang laluan perjalanan. Kan hadis tadi sebut kan. Amalan ini bagi sesetengah pihak mungkin remeh. Kan, alah buang alih kat tepi jalan je pun kan. Remeh je benda tu, kecil je. Namun hakikatnya ia adalah satu antara cabang iman. Nampak? Hakikat dia, ia merupakan salah satu cabang daripada iman. Walaupun ambil plastiknya kan, ambil kayu, alih sikit daripada tepi jalan dan sebagainya. Nampak simple je. Yang ni kita boleh kait sikit dengan hadis yang lain. Yang Nabi melarang kita daripada meremehkan amalan yang kecil ataupun meremehkan perbuatan-perbuatan yang kecil. Sebagai contoh, kita jumpa sahabat kita kan senyum, jangan muka kelak, senyum. Itu juga merupakan ibadah kan. Itu pun tak boleh dipandang enteng. Dengan senyuman tu akan ada aura positif. Tapi kalau monyok senyum tak senyum kan, masalahnya kawan kita pun dah mula fikir yang bukan-bukan kan. Dia ni kenapa datang bulan ke? Walaupun lelaki kan, dia tanya soalan macam tu kan. Kan? Sebab apa? Sebab muka monyok lain macam. Jadi kita juga menimbulkan fitnah kepada orang lain kan, sangkaan buruk orang lain. Jadi jangan kita pandang remeh walaupun sekadar berkempen kita semula dan sebagainya. Walaupun kawan-kawan kita mungkin leceh lah gini kan, tapi kita jangan putus asa, kita teruskan. Last tadi berkaitan dengan buang sesuatu di jalan kan. Tapi bagaimana pula perbuatan membuang benda-benda menyakitkan di laluan perjalanan. Maksudnya kalau kita buang sesuatu di jalan menghalang orang dan sebagainya, menyebabkan mudarat kepada orang, maka kita akan dapat sebaliknya, dapat dosa. Jadi kalau biasanya kalau buat berdosa, mesti kalau kita tinggal, kalau kita buat sebaliknya, maka pahala lah. Dia dua, simple je kan. Jadi ini boleh menjadi penting dalam Islam ni, sehingga diangkat sebagai satu antara cabang iman. Walaupun nampak kecil, tapi ianya satu daripada cabang iman yang kita bincang di awal tadi. Iman ini terpecah kepada 60 ke 70 cabang iman kan. Jadi kebanyakan tafsir serta contoh diberikan ulama silam berkaitan dengan membuang benda-benda menyakitkan di laluan ni. Para ulama dulu dia menafsirkan ini adalah dalam konteks ketika itulah kan, seperti membuang duri supaya tidak tersangkut pada pakaian sehingga boleh menyebabkan kecederaan kan. Itu konteks dululah. Macam saya sebut tadi, pelepas nyo kan, nyo buruk atas jalan raya, kita lalu dengan kereta langgar, sebelum orang lalu kita alihkan nyo buruk tu kan, dapat selamatkan orang. Kita termasuk dalam tu lah. Jadi kalau dalam konteks kehidupan moden hari ini, ranting berduri tidak lagi wujud di jalan raya kan. Tak ada lagi dah. Ada tukang mesin rumput, tukang hias bunga dan sebagainya, kan tak ada lagi dah. Tapi pekerja-pekerja ni semua kalau dia niat
yang betul, insya-Allah pahalanya sangat banyak. Jadi kena ingatkan sahabat-sahabat kita yang kerja bahagian ni supaya niat ikhlas kerana Allah. Mudah-mudahan pahalanya menjadi besar kan. Benda kecil tapi niat yang betul menjadi besar. Perkara besar niat tak betul jadi kecil. Kan? Jadi realitinya elemen menyakitkan di laluan perjalanan ni yang banyak terdapat di jalan raya sekarang ni, di lebuh raya dan sebagainya, seperti paku kan, bahan-bahan binaan tajam yang terjatuh daripada kenderaan akibat tidak berpandukan piawaian yang betul. Ni masalah ni. Tak ikut peraturan ni kan. Muatan yang lebih kan. Lori sepatutnya 10 tan, dia bubuh 15 tan sampai berbumbung atasnya kan. Berbonjot atasnya kan. Itu antara dia. Jadi selain itu lagi, demikian juga halangan jalan raya seperti bongkah kayu kan, tayar pecah, lukoh air, lubang dan kualiti jalan yang tidak diselenggara dengan baik. Itu semua boleh digantikan dengan yang dimaksudkan hadis itu, membuang benda-benda menyakitkan di laluan perjalanan itu. Jadi barang-barang yang saya sebut tadi seperti bongkah kayu, tayar pecah apa semua tu, ini semua boleh menyumbang risiko keselamatan kepada pengguna. Sekaligus menjadikan antara punca berlakunya peningkatan kemalangan jalan raya. Kan? Kita boleh tengok statistik statistik kemalangan jalan raya meningkat saban tahun. Kan? Daripada 6,877 pada tahun 2011 contohnya. Kan? Kepada 7,152 pada tahun 2016. Kan? Jadi ini semua yang terlibat dengan kemalangan, walaupun ada kekurangan dari segi kematiannya kan, itu antaranya. Jadi sekarang kita masuk sikit lagi bab kemudahan awam. Hadis yang pertama ni juga pada hakikatnya menyebut tentang kemudahan awam itu sendiri. Apa dia? Iaitu jalan yang menghubungkan pelbagai premis dan tempat, sama ada dengan cara berjalan kaki atau menaiki kenderaan. Jika jalan tersebut berlubang, berduri, kotor dan bahan berbahaya, ada bahan berbahaya kan, ada kotoran dan sebagainya, maka kebarangkalian wujudnya risiko adalah lebih tinggi. Okey, antara lainnya termasuk kemungkinan berlakunya kecederaan, kerosakan, malah kematian kepada pengguna jalan tersebut, iaitu pejalan kaki, penunggang atau haiwan tunggangan. Jadi kalau risiko tadi tidak disingkirkan atau dikurangkan, jalan tersebut boleh memudaratkan. Kan? Nak ganti kepada yang tadi itu. Jadi kita kena sama-sama berusaha menjaganya, membaikinya supaya ianya sentiasa dalam keadaan baik. Okey. Jadi memandangkan mudarat kepada orang lain ni atau makhluk lain adalah tegahan dalam Islam. Kita mudarat orang ni Allah Ta'ala larang. Kita jangan memudaratkan orang, kita mudarat diri sendiri pun tak boleh. Kan? Jangan kamu campurkan diri kamu ke dalam kebinasaan, Tuhan kata. Kan? Sebagai contoh apa? Contohnya orang yang bukan Islam, dia masuk Islam, tatu penuh kat badan kan. Adakah dia perlu kikih toreh keluar tatu-tatu dia tu? Tak perlu. Tapi cuma sekarang ni alhamdulillah ada teknologi kan yang canggih, tanpa perlu memsiat kulit-kulit itu, boleh buang dengan sendiri. Itu contoh lain. Jadi memudaratkan orang lain itu atau makhluk lain itu adalah dilarang. Walaupun makhluk hinaan, seperti anjing ke, babi ke, tak boleh suka-suka kita pergi ketuk kepala dia, baling batu kat dia saja-saja. Tak boleh. Kan dia babi. Tak boleh. Tak ada kerja, tak ada pasal kita nak pergi dia buat apa. Kecuali dia merosakkan tanaman kita, mungkin kita guna kaedah racun dan sebagainya, itu cerita lain lah. Kan itu asbab dia memudaratkan kita pula.
kan? Tapi kalau saja-saja kita pergi buat dia boleh tak? Tak boleh. Nah, jadi umat Islam dianjurkan membaca doa yang terkandung di dalam kitab Al-Ma'thurat. Contohnya dibaca waktu pagi kan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiun alim. Baca 3 kali pagi supaya Allah Subhanahu wa taala memelihara kita insya-Allah. Okey, baik. Seterusnya dalam konteks masa ni, kemudahan awam seperti jalan yang disebut dalam hadis yang pertama tadi merupakan boleh diperluaskan secara lebih menyeluruh lagi. Bukan setakat jalan raya, kepada kemudahan pengangkutan awam, antaranya jalan kereta api, lapangan terbang, pelabuhan dan sebagainya. Kan? Dia juga boleh merangkumi sumber air, sistem pembentungan, sekolah, masjid, perpustakaan awam, universiti awam, taman serta kemudahan rekreasi awam. Denai kota dan infrastruktur mahal yang memerlukan kos penyelenggaraan yang tinggi, kan? Seperti pengurusan sisa pepejal dan sisa industri bahan berjadual, kan? Banyaklah. Kewujudan pelbagai kemudahan awam ini, yang wujud ni, pelbagai kewujudan kemudahan awam ini perlu kita hargai, perlu kita syukuri dan perlu kita melestarikan sekurang-kurangnya dengan 5 cara berikut. Mari kita tengok apa kita patut buat. Kita pengguna kan, majoritinya kita pengguna. Jadi kita kena apa? Kita kena hargai, kita kena syukuri, kita kena lestarikan sekurang-kurangnya 5 cara ini. Apa dia? Yang pertama, menggunakan kemudahan awam dengan sebaiknya, mengikut peraturan ditetapkan, kaedah, prosedur dan amalan terbaik, ataupun mengikut SOP kan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak merosakkan atau mengganggu keseimbangan ekosistem. Misalnya membuang sisa berbahaya ke dalam saluran kumbahan yang boleh merosakkan loji rawatan kumbahan, atau memusnahkan pokok yang boleh mengurangkan keupayaan ekosistem menyerap karbon dan kebisingan. Yang ketiga, tidak mencacatkan fungsi kemudahan awam dengan membuang sampah, kotoran atau coretan grafiti nista. Yang keempat, menunggu giliran dan sedia mengalah untuk mengelak pergaduhan atau memberi peluang kepada pengguna lain agar tidak berlaku kesesakan. Kan? Tapi yang kita sedihnya, biasa orang tak bagi lampu signal, sedih benar kan. Kereta canggih benar, tapi tambah teknologi sekarang kan, sikit lagi agaknya kena tambah lagi kot signal, supaya signal tu keluar sendiri, tak payah tekan dengan tangan kan. Sebut je signal, kan. Susah sangat nak tekan signal. Naya kawan belakang teragak-agak, dia ni nak ke mana, kiri ke kanan, kan. Jadi itu semua kita jangan amalkan perkara itu. Kita kena amal sikap bagi lampu signal, sebab kawan kita tak boleh baca apa yang di belakang, kereta belakang tu tak boleh baca apa yang ada dalam kepala kita. Baik. Jadi yang kelima, membayar perkhidmatan yang disediakan untuk membolehkan kemudahan awam diselenggara serta dinaik taraf. Kita dah guna, kita kena bantulah kan, bayar, sebab semua tu menggunakan tenaga-tenaga kan, tenaga manusia, tenaga lain dan sebagainya. Baik. Minta maaf semua dah. Ada batuk-batuk sikit tu. Kurang sihat sebenarnya. Tapi insya-Allah kita teruskan perkongsian ini. Jadi kita masuk balik kepada hakikat. Hakikat sebenar di sinilah kepentingan untuk pelestarian alam sekitar boleh dipahami dan boleh diamalkan sebaik-baiknya. Nak mudahnya kan. Sebenarnya di sinilah hakikatnya kita boleh faham dan amalkan sebaiknya. Dalam konteks lebih luas, pelestarian alam sekitar ini melibatkan masalah umum yang tidak ketara manfaat
Yang tidak ketara manfaat kelangsungannya pada setiap individu, misalnya untuk memastikan hutan terpelihara bukan sahaja sebagai sumber kepelbagaian biologi, malah untuk menyerap karbon dan membebaskan oksigen. Kan? Kalau kita faham kan, kalau kita faham bahawa dalam konteks secara individu kita pun kita boleh jaga, kan, memastikan hutan itu terpelihara, tidaklah bakar tak tentu arah, kan. Mentang-mentang belakang rumah dia bakar je, kata orang Perak, kan. Dia bakar ikut suka je. Naya, kan. Nah, jadi sebab sebenarnya kita boleh bukan saja sebagai sumber kepelbagaian biologi itu saja, malah untuk menyerap karbon dan membebaskan oksigen. Selain itu, kita melestarikan kepelbagaian biologi, punca sumber air dan kemudahan untuk berekreasi menerusi ekopelancongan. Dah kait air tu kan. Baik. Jadi kita dah cerita berkaitan dengan yang sebelum ni apa? Sebelum ni kemudahan awam. Sekarang kita masuk sikit malu dan ihsan. Malu dan ihsan ni mereka yang tidak melaksanakan amalan sesuai dengan tuntutan imannya. Kalau kita tak buat sesuatu amalan bersesuaian dengan tuntutan keimanan, sepatutnya berasa malu dengan diri kita sendiri dan manusia lain, bahkan lebih malu lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan, hari-hari kita makan rezeki Allah, kan, tapi kita tidak taat perintah Allah. Contoh kalau kita pun, kalau hari-hari ada orang bagi kat kita, kita buat jahat pula kat orang tu, rasa malu lah, kan. Sekurang-kurangnya kalau tak balas baik pun diam-diam sudahlah, jangan buat jahat kat dia, kan. Macam itulah. Jadi lebih malu lagi kepada Allah lah. Sebab apa? Sebab Allah tu senantiasa memerhatikan kita, melihat setiap tingkah laku setiap makhluknya, kita lah khususnya, sebelum dipertontonkan semula kepada kita di hari kiamat kelak, biarpun sekecil zarah sekalipun, kan, semuanya baik ke buruk ke akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat malu ini adalah sebahagian daripada iman. Jadi kita nak buang sampah, kan, ada setengah orang tengah-tengah lebuh raya pun dia baling je plastik ni, kan, ikut tingkap. Itu masalah juga, kan, sikap, masalah sikap kita. Jadi kalau malu, insya-Allah dia tak buat macam tu, tak baling plastik itu, kan. Ada juga duduk tempat parking, dia makan, dia buang je, dia buka pintu sikit, dia buang kat tepi tu polistiren dan botol air sebagainya. Lepas tu dia undur, kalau kawan nak masuk pula, ada botol, kan, ada plastik, ada tin dan sebagainya. Itu antara sifat-sifat yang tidak baik, yang tidak sepatutnya kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang ada ihsan, ada sifat malu, ada rasa senantiasa diperhatikan Allah, maka kita tidak sepatutnya melakukan perkara-perkara begitu. Kereta kita kan besar, lepas kita makan kita kumpullah satu plastik, letaklah dulu kat tempat kaki kita tu, kejap lagi sampai mana-mana kita buanglah dalam tong sampah. Kan? Kenapa mesti lempar kat cermin tu? Nanya kawan belakang, kan. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kalau malu di sini, malu untuk melakukan larangan Allah, selain malu meninggalkan suruhan Allah, termasuk juga dalam konteks melestarikan alam sekitar ni. Kan, malu kita kalau nak tebang pokok sesuka hati, kan, kaut balok sampai botok bukit-bukit, tu kita kalau ada sifat malu, sifat ihsan yang merasakan kita senantiasa dilihat oleh Allah, walaupun pihak penguasa mungkin tak nampak kita dan sebagainya, tapi Allah Ta'ala melihat. Kalau kita ada rasa perasaan itu, ada rasa itu, insya-Allah kita tidak akan melakukan perkara-perkara begitu, kan. Jadi sifat malu hanya boleh dirasai dengan adanya ihsan tadilah, yang merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan ihsan kita malu untuk meninggalkan suruhan atau melakukan perkara yang ditegah oleh Allah, biarpun dalam keadaan bersendirian, seorang diri, kan. Apatah lagi secara terang-terang, kan, dalam masyarakat kita, dalam orang ramai. Jadi
kalau orang ramai kita mestilah kita tak akan buat, takut orang nampak kan. Tapi sekarang ni depan orang pun sama macam je, balun semua kan. Macam tadi yang buang-buang plastik apa semua tu, yang tak jaga kebersihan tu, sebenarnya bukan dia sembunyi-sembunyi, dia buat depan orang je. Sebab tu kita boleh sebut, sebab kita nampak kan. Kan? Jadi sifat malu ini hanya dapat dirasai mereka yang senantiasa meyakini bahawa Allah, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Kalau ada sifat ni, insya-Allah kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang bertentangan. Yang dilarang oleh Allah dan juga yang ditegah oleh agama. Okey. Itu dalam konteks ibadah, dalam konteks Allah Ta'ala. Dalam konteks pelestarian alam sekitar pula apa dia? Sifat malu perlu mengelakkan kita mencemarkan alam sekitar. Atau membuang sampah serta sisa berbahaya secara tidak terurus. Buang sampah merata-rata kan, buang bahan-bahan kimia dalam sungai. Contohnya apa yang berlaku di negeri selatan dulu kan. Habis penduduk-penduduk sekitar pun habis terjebak kan. Itu semua berdosa tak? Berdosa. Sebab kita bukan saja mencemarkan alam sekitar, malah kita memudaratkan orang lain pula dapat penyakit dan menyusahkan semua penduduk tu. Kita jangan susahkan orang, Allah Ta'ala akan susahkan kita. Kalau kita memudahkan orang, Allah Ta'ala juga akan memudahkan kita. So dalam konteks pelestarian, malu ni apa? Kita perlu mengelakkan diri kita daripada mencemarkan alam sekitar atau membuang sampah serta sisa berbahaya secara tidak terurus. Kan? Jadi sifat malu juga perlu disemarakkan supaya kita tidak sewenang-wenangnya melepaskan sebatian karbon ke atmosfera sehingga menjejaskan keseimbangan ekosistem ini atau memusnahkan hutan belantara atau sumber air dan sebagainya. Nampak tak? Jadi kita kena ada sifat malu. Sifat malu ni satu cabang daripada iman. Kan? Orang tak ada malu, dia boleh buat apa saja. Sebab apa? Sebab dah tak ada rasa malu. Wala yazubillah. Kan? Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Lebih parah daripada itu, lebih daripada itu lagi, malu bukan terhad kepada tindakan mencemarkan alam sekitar. Malah juga malu untuk tidak menghayati cara hidup lestari. Kan? Bukan saja mencemarkan saja, bukan. Sebenarnya mencemarkan alam sekitar itu maknanya tak ada malulah. Tapi tidak menghayatinya juga merupakan termasuk dalam sifat kurangnya malulah kita. Tidak menghayati, tidak mau menghayati dalam melestarikan alam sekitar ni. Bukan saja kepada terhad mencemarkan alam sekitar, malah dia malu untuk tidak menghayati cara hidup lestari. Jadi selain itu manusia juga perlu malu untuk hidup bermewah-mewahan selari tuntutan Islam supaya kita bersederhana dalam segala hal dan tidak menggunakan sumber secara membazir. Jangan salah faham pula. Nak kaya Islam tak larang. Bagus kaya. Tapi jangan membazirlah. Kan? Nasi setalam, nasi lauk satu meja. Kan? Jemput seorang sekali je, lepas tu biar. Bangun, habis tinggal gitu je. Kan? Tapi yang paling ketara biasanya ambil nasi banyak, dia makan separuh lagi dia tinggal. Sayang kan? Tu. Lagi satu, air pun sama juga. Minum secawan, tapi dia minum sikit dah. Lebih tu tinggal. Kan? Kalau kita minum sampai habis tu bunyi cerok-cerok kan? Straw tu bunyi krok-krok kan? Ada orang tengok lain macam kat kita kan? Ni kebulu ke apa sampai gitu kan? Tapi tak apa, kita minumlah bagi habis. Sebab apa? Yang pertama kita tidak membazir. Yang kedua, itulah sunnah. Sebab kita tak tahu dalam air segelas tu yang bahagian atas ke bahagian bawah yang ada keberkatan, kita tak tahu. Dalam nasi sepinggan kita pun kan, mungkin yang kita tinggal itu ada keberkatan, rugi. Dalam membazir, hilang pula keberkatan, rugi kita.
Kan? Jadi kita tidak boleh menggunakan macam air pun samalah, air ke elektrik ke, janganlah kita biarkan ianya membazir. Kita jangan tinggal, kalau kita tak ada, tutuplah. Jangan tinggal biar aircon terpasang, lampu terpasang, sia-sia tak ada orang kan. Itu termasuk juga dalam kita boleh rangkumkan kepada orang yang kurangnya rasa malu dia. Dalam konteks membazir ni dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara syaitan, sedangkan syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masa pun dah menunjukkan nak habis dah. Tapi tak apa, saya ambil sikit lagi doktor. Dalam 2 minit lagi insyaAllah. Hadis satu ini ringkasannya memperlihatkan cabang iman, termasuk perintah untuk membuang rintangan serta gangguan di laluan perjalanan. Antaranya dalam pelbagai bentuk seperti tunggul kayu, lubang, sampah, duri, kulit pisang, najis kotoran atau gangguan lain. Jika seseorang itu berbuat demikian dengan niat tulus ikhlas mengamalkan hadis tersebut kerana Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan berusaha mengurangkan risiko kepada masyarakat, maka perbuatan itu selari dengan tuntutan iman dan menjadi ibadah menjadi ibadah yang mulia kepada individu itu, Islam. Janji kita buat sesuatu niat untuk mengelakkan orang disakiti, orang lain dapat bahaya, orang lain dapat risiko. Tu. Baik. Okey, hujung dah ni sebelum kita buat kesimpulan. Hadis satu ini juga bertujuan membangkitkan semangat umat Islam supaya membuat transformasi diri. Transformasi diri dengan mempunyai sifat malu. Tidakkah kita berasa malu apabila melihat masyarakat Jepun? Masyarakat Jepun membawa keluar anjing peliharaan mereka pada waktu pagi sambil membawa satu bekas untuk digunakan mengutip najis haiwan tersebut bagi mengelakkan ianya dipijak oleh orang lain. Nampak mereka keluar pagi-pagi, bawa satu bekas, bila anjing tu berak mereka burubuh dalam bekas tu, mereka tak biar atas jalan tu. Jangan kita di sini mungkin belah kambing lah kan. Tu kita biar kambing tu berak kat atas lembu, berak kat atas jalan kan. Lepas tu kita tak buat apa, kita biar je. Nama pun lembu memanglah berak merata. Betul lah, lembu tu memang dia berak merata. Kita yang tuan lembu ni kena buang lah. Ambil cedok buang kat tepi jalan, jangan biarkan di tengah jalan tu. Kawan tu baru basuh kereta, lalu pula langgar taik lembu, jenah menyumpah dia kan. Allah, baru basuh kereta dah kena taik lembu pula dah. Nampak? Dah menyakitkan hati orang, dah menyusahkan orang, dah mengganggu perasaan orang tu dah. Kan, kita dah berdosa. Jadi realitinya mereka malu melihat persekitaran mereka dikotori najis serta bau busuk. Lantaran itu tepat sekali apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa malu adalah satu di antara cabang iman dan mereka yang tiada sifat malu diibaratkan tiada iman dalam diri. Kesimpulannya, yang pertama, iman mempunyai lebih 60 atau 70 cabang. Yang paling utama dan paling tinggi adalah mengucap la ilaha illallah. Yang kedua, cabang iman paling rendah adalah membuang perkara yang memudaratkan atau boleh menyebabkan kemudaratan atau risiko di laluan perjalanan. Yang ketiga, pelestarian alam sekitar adalah cabang iman untuk mengurangkan risiko atau pelbagai tempat dan kemudahan awam seperti sistem pengangkutan awam, termasuk jalan raya, kereta api, penerbangan, sebagainya, sumber air, sistem pengurusan sisa pepejal dan sistem pembentungan. Yang keempat, antara amalan pelestarian alam sekitar yang bersesuaian pengajaran hadis ini adalah membuang sampah dan sisa industri mengikut peraturan yang betul,
mengurangkan risiko kemalangan yang boleh memudaratkan masyarakat dan membayar perkhidmatan yang digunakan. Yang kelima, sifat malu adalah sebahagian daripada iman yang terpancar daripada ihsan yang menyedari bahawa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat tingkah laku makhluknya, yakni kita semua. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita sama-sama bermuhasabah diri, menyedari di mana kelemahan kita, kekurangan kita, dan kita janganlah termasuk dalam golongan yang menyusahkan orang lain, menyebabkan risiko kepada orang lain, menyebabkan bahaya kepada orang lain. Malah marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan kita, keislaman kita dan juga sifat ihsan kita supaya senantiasa dalam hati kita merasakan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengannya kita tidak merosakkan alam sekitar, kita akan menjaga alam sekitar dan segala sumber yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mohon maaf di atas segala kekurangan dan keterlanjuran kata dan sebagainya. Dan saya juga minta maaf kerana kurang sihat, sering batuk-batuk dan agak mengganggu sikit. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah atas perkongsian Ustaz pada petang ni. Semoga kita dapat sedikit hidayah dan hikmah kebesarannya dalam menjaga dan melestarikan alam itu sendiri. Yang pentingnya kita, apabila kita ada rasa sifat untuk nak buang sampah dan sebagainya, kita harus berfikir 40 kali dan 50 kali lah supaya benda-benda ini tidak memudaratkan kepada orang lain yang ada di sekeliling kita dan mungkin boleh mengakibatkan kepada kecederaan, kerosakan kepada alam. Dan yang saya melihat dalam konteks lain, pentingnya perlu ada rasa malu di antara diri kita dan malu kita kepada Allah tentang apa yang kita nak perlakukan, benda-benda yang kurang waras itu. So di sini juga kita melihat pentingnya kita membuat pendekatan, mengingatkan sesama kita, mengingatkan diri kita sendiri dan juga ahli keluarga tentang pentingnya menjaga alam daripada tercemar dan rosak. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Selesai sudah berbicara kita petang ini, tapi ada beberapa soalan Ustaz yang kita nak bacakan lah. Tadi yang pertama saya melihat ada soalan daripada Jepun. Bukan orang Jepun tapi nama dia Haikarumiji. Mungkin nama samaran lah Ustaz. Mungkin dalam soalan beliau Ustaz dah kupas lah tadi, sebab dalam soalan dia kata Ustaz apa hukumnya membuang sampah kecil di atas jalan raya. Mungkin kupasan Ustaz itu mungkin Ustaz dah menjawab dalam konteks membuang benda-benda di laluan perjalanan. Mungkin itu soalan yang sama jawapan dia, atau ada Ustaz nak kupas sedikit ke? Saya rasa tak apa, saya bagi sikit je. Maksudnya buang sampah di laluan adalah kita berdosa kerana kita membuang daripada jalan, buang sampah daripada jalan ke tepi jalan, kita mendapat pahala. Tapi apabila kita pula membuang sampah di atas jalan, maksudnya kita menempah dosa. Okey. Alright. Okey, soalan kedua dari Dr. Zahira Harun. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya jika daun-daun kering seperti daun buluh lah yang sering berterbangan sampai ke rumah jiran, walaupun pokok asal buluh itu jauh dari sempadan jiran kita. Jiran kita pula di depan kita, okey, tak ada masalah. Tetapi dalam WhatsApp grup taman, dia sering menyuarakan tidak senang hati dan keadaan demikian. Soalan ni dia kata hanya contoh saja, tak ada mengena dengan jiran dia. Mungkin Ustaz boleh beri sedikit pencerahan, silakan. Okey, baik, terima kasih atas soalan. Okey, maknanya dengan kata lain, soalan ni
daun-daun ini berterbangan di luar kawalan kita lah. Tetapi mungkin pokok buluh itu memang pokok buluh kita depan rumah kita dan dia telah mengganggu orang lain, maka sebaiknya kita kena cari kaedah supaya kita tidak mengganggu orang lain itu. Walaupun di luar kawalan kita, tapi kitalah penyebabnya yang menanam pokok itu di depan rumah kita. Mungkin kita boleh tukar dengan pokok lain lah supaya daun tu tidak terlalu jauh pergi rumah jiran kan. Itu satu kaedah. Satu kaedah lagi mungkin kita kena ada usaha lain. Kalau nak kekal juga tanam pokok buluh tu, mungkin kita boleh cari kaedah lain. Mungkin kita tanam pokok buluh yang rendang-rendang, yang rendah-rendah supaya kita boleh kawal dia, supaya dia tidak terlalu pergi jauh kawalan penerbangan itu. Dan juga memang kita bersalah lah kalau kita mengganggu jiran ni, salah. Sebab Nabi sebut 3 kali, tidak masuk syurga, tidak masuk syurga, tidak masuk syurga. Jadi sahabat tanya, siapakah yang tidak masuk syurga ya Rasulullah? Jiran yang mengganggu jiran dia, yang menyusahkan jiran dia, yang menyakitkan jiran dia. Jadi peranan jiran ni besar. Jadi kita kena hati-hatilah. Kan, sebaik-baiknya kita ambil tindakan lah. Kalau betul berlaku di alam realiti yang begitu, maka kita sebaik-baiknya kena bertindak lah. Mungkin kita boleh buang pokok tu, kita tanam pokok lain. Begitu juga dengan konsep orang bela kucing. Kan, bela kucing sampai jiran nak menapas pun tak boleh, bau tai kucing kan. Sebab dia tak bersihkan tai kucing tu, itu juga termasuk. Walaupun kucing duduk rumah kita, tapi angin bawa tu kan mengganggu. Nak makan nasi pun tak selera jiran sebelah kan. Kan. Okey, harap menjawab dah. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih. Okey, kalau mungkin ada soalan lain boleh terus ditanya. Kalau hadirin yang ada dalam kita punya ni, dalam sidang ni, kalau nak bertanya soalan terus silakan. Kita tunggu soalan. Okey, ataupun ada terus, kalau malu kita boleh hantar terus ke mesej yang ada dalam chatbot yang ada di belah kanan kita. Alright, mungkin soalan, mungkin ada soalan dalam konteks saya nak bertanya kepada Ustaz lah. Alright. Okey, sementara kita tunggu soalan lain, saya masukkan soalan saya. Boleh Ustaz Okey, dalam konteks dunia zaman moden sekarang, apabila kita melihat anak-anak kita dibesarkan dengan gadget dan sebagainya, kedekatan dia dengan alam tu adalah kurang. Mungkin dalam konteks apabila kita sebagai orang yang dewasa, kalau kita melihat pokok tumbuhan itu sebagai satu benda yang menyawa, kalau kita bercakap-cakap dengan pokok, kalau kita belai, kita baja benda tu, dia akan menjadi subur. And then kalau kita melihat dalam konteks nasi itu daripada beras, daripada alam. Kalau kita masak, kalau kita lafazkan dengan bismillah, salawat, dia akan menjadi hasil yang kita makan pada keluarga itu mungkin mendapat berkat. So kalau kita marah pula nasi itu, mungkin masak dia mungkin tidak akan sempurna ya Ustaz. So umpama yang lain saya melihat dalam konteks kalau kita ambil air kosong, ini relate dengan alam ni. Kalau kita ambil air kosong yang dari masak, kalau kita bacakan dengan ayat suci Al-Quran, mungkin dia boleh menjadi satu penyembuh apabila orang yang sakit itu meminumnya. So dalam konteks sekarang Ustaz, apakah benda yang kita buat ini, yang kita lakukan ini, pada pendapat Ustaz untuk generasi muda, dia boleh tak menerima konteks ini, ataupun apa cara untuk kita menekankan pada anak-anak kita tentang benda-benda alam ini sebenarnya sangat dekat dan dia hidup macam tu. Silakan Ustaz. Bukan soalan kebat ya Ustaz. Ini kebat tahap tinggi ni kan. InsyaAllah sebenarnya kita boleh beri maklum, sebenarnya alam sekitar ini juga merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka juga bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana dinyatakan dalam hadis kan. Dan selain itu
kalau berkaitan dengan doktor sebut tadi, air dibacakan ayat Quran, macam dibacakan Fatihah untuk kita minum kan, dan insya-Allah dapat kesembuhan dan sebagainya. Perkara itu pernah dilakukan oleh sahabat Nabi. Dalam mereka masuk satu kampung, kampung tu ada orang sakit. Lalu orang kampung tu minta mereka berubat. Mereka tak pandai berubat, mereka tak pandai ruqyah. Tapi atas permintaan orang kampung tu, maka mereka pun tolong jugalah. Tolong juga, ambil air, baca bismillah, dan takdir Allah, baca bismillah dan Fatihah pada air, kemudian beri minum dan takdir Allah sihat kan, sihat. Jadi apabila mereka balik bertemu Rasulullah, mereka menceritakan demikian, dan mereka juga mendapat hadiah daripada orang kampung, dan mereka menolak, tapi orang kampung minta juga, maka akhirnya mereka terima, dan mereka balik bertanya kepada Rasulullah bagaimanakah keadaan mereka. Maka mereka, Nabi kita tidaklah menjadi salah menerima pemberian itu, dan juga perbuatan itu adalah benar, adalah betul dengan membaca bismillah, membaca doa kepada air dan memberi minum dan sebagainya. Itu tidak masalah, kan. Cuma yang jadi masalahnya konteks sekarang ni, air mineral kecil je kan, biasa kita beli dalam RM1 je. Tapi apabila dibaca something, jadi RM15. Itu namanya penunggang. Itu salah juga. Itu penunggang namanya, kan. Jadi dalam alam sekitar ini, maksudnya kita ada hubungan. Kita perlu menceritakan supaya kita tidak hanya memikirkan kita saja. Sebagai kita, saya sambung sikit dengan soalan Dr. Supani ni, bagaimana kita nak semaikan pada pelajar-pelajar kita di kampus mencintai alam sekitar ni, kan. Kita mungkin para pelajar kita ni dia hanya buka paip je, dia tak tahu, mungkin dia sebahagian besar dia tak faham konsep proses air nak sampai ke paip tu, kan. Jadi dia tak tahu, mungkin dia tak ada ilmu. Maka kita mungkin boleh buat satu program, mungkin kita boleh menceritakan tentang proses-proses sesuatu benda. Contohnya proses air, proses elektrik ini bagaimana, kenapa kita perlu berjimat cermat, kan. Kita boleh bawa ke kumbah air ke belakang tu kan. Tunjuk kat mereka, ini proses ni. Kan, bukan senang daripada rupa macam ni nak jadi bersih macam yang kita minum hari ni, yang kita mandi, kita guna dan sebagainya. Jadi secara tak langsung itulah cara untuk supaya mereka ni sedar. Seperti mana doktor sebut, kebanyakan anak muda hari ni mereka hidup dengan gadget, kan. Mereka ni tak ambil cakna sangat di sekeliling ni. Apa nak jadi pun jadilah. Janji handphone boleh ada kat tangan, kira okey, selesai masalah. Macam kita sekarang lah pun, kan. Kalau tertinggal dompet kat rumah tak apa lagi, tertinggal handphone kena patah balik. Kan. Kan. Tapi alhamdulillah lah, sebab kita sempat lagi memahami alam sekitar kita ni, kan. Jadi untuk menghargai, maka kita kena ceritakan apa sumbangan-sumbangan, kan. Sebagai contoh, saya pernah melihat dengan mata saya sendiri, ada orang baling mereka baling sampah ke dalam tong sampah tu, tapi tak masuk, dia biar saja. Lalu saya panggil dia, kenapa buang macam ni, kan. Cuba bayangkan, yang tukang bersih, tukang sapu ni ibu dan ayah kita, dan orang lain perlakukan seperti ini kepada ibu ayah kita, apakah kita rasa marah? Dia kata ya. Jadi beginilah juga kalau anak-anak pakcik-makcik yang tolong jaga kebersihan kampus kita ni lihat apa yang kita buat ini, maka anak-anak dia juga akan rasa marah. Dan kalau makcik cleaner ini sendiri pun nampak, dia akan rasa sedih dan marah. Kerana dia memanglah dibayar dan dijawab, dia memang dibayar untuk sapu, betul. Tapi kita diajar untuk membuang sampah ke dalam tong sampah, bukan tepi tong sampah, kan. Jadi memang banyak kita perlu jelaskan, kita perlu terangkan, kaitkan. Kadang-kadang orang ni kita cerita dia tak berapa nampak, bila kita perumpamakan, letakkan diri sendiri dengan keluarga sendiri, baru dia rasa marahlah, kan. Jadi secara tak langsung dengan itu, dan mereka tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan itu. Dan yang saya nampak ketara, kita memang setiap individu kita kena
ajar, latih anak-anak kita sejak dari kecil sebenarnya. Sebab tabiat itu akan berterusan. Kan orang Melayu kata apa, alas bisa tegas biasa, kan? Yes, sir. Betul. Supaya dari kecil ini, sebab apa? Ini pengalaman saja, bukan nak cerita kata anak saya bagus, tak. Saya nak cerita anak saya pergi pasar malam pun, kalau dia nampak plastik, dia akan kutip, dia buang sampah. Sebab dia dah biasa. Jadi baru 5 tahun. Itu contoh. Jadi saya rasa betul, kalau kita memang ajar dari awal, dia dah tahu nak buat apa. Kan, baju yang dah pakai, lepas pakai ni nak mandi, lepas ni tak mana, bakul mana. Jadi dia dah tahu. Kalau kita dah ajar dia, walaupun dia tak faham lagi sebenarnya, tapi dia dah mula mengikut, kan. Kita pula kena tunjuk contoh, sebab dia banyak melihat daripada mendengar apa yang kita katakan. Jadi mudah-mudahan kalau kita semua amalkan, dari satu family ke satu family dia akan jadi masyarakat, daripada masyarakat ke masyarakat dia akan jadi daerah, dari daerah ke daerah jadi negeri, daripada negeri kepada negeri jadi negara. Jadi kalau semua orang bertindak benda yang sama, insya-Allah alam sekitar kita akan bersih dan cantik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan tadi. Pentingnya dasar yang pertama adalah bermula daripada rumah lah. Yang penting didikan daripada ibu bapa sejak daripada dini, daripada kecil. Kita serapkan pada anak-anak kita dan akhirnya dia akan membawa benda tu ke arah yang lebih baik. Maknanya apabila dia membesar, dia tahu untuk melihat sekitaran. Dan pentingnya juga dalam konteks untuk pelajar-pelajar dekat seperti yang Ustaz kata tadi, kalau membazir buka kipas dalam studio dan sebagainya dalam kelas, dia tinggal begitu saja, ataupun proses air yang terbiar kita nampak dia tak ambil action pun, mungkin pentingnya kita bawa, kita exposekan dengan proses yang berlaku di belakang universiti kita tu, kalau ada kumbahan dan sebagainya. Alright Ustaz, terima kasih. Mungkin ada soalan lain ke yang mungkin saya bagi soalan, kalau tak ada kita bagi soalan penutup lah ya Ustaz, boleh Ustaz? Kita tutup. Alright. Dalam konteks solat Ustaz, dalam konteks solat untuk kita mendapatkan khusyuk di dalam solat, saya pernah bersolat. Dia seorang cerita sikit pengalaman. Saya bersolat di beberapa buah masjid di contoh seperti di Indonesia. So saya merasakan apabila saya solat di dalam masjid tersebut, rasa khusyuk tu datang dalam konteks apa kita melihat masjid itu sendiri. Dalam arti kata reka bentuk masjid itu dia lebih terbuka. Apabila kita duduk kat situ, dia tak ada macam seperti di tempat kita mungkin kita banyak bertutup, berdinding dan sebagainya. Dia banyak terbuka. Mungkin daripada tempat imam tu dia terbuka, dia boleh nampak langit, lautan, apa tu ada unsur-unsur air, pokok-pokok. Kalau kita melihat dalam konteks yang dekat di Malaysia ni, kalau kita pergi solat dekat R&R lah, R&R apa ke mana-mana lah, mungkin arah ke selatan dan sebagainya, kita nampak dekat R&R tu dia kan dalam ruang solat dia tu dia terbuka, ada air-air, lepas tu pokok-pokok. Konteks yang saya nak tanya kat sini, ketenangan itu seolah hadir sebagai satu terapi khusus untuk kita melihat dengan adanya kebesaran Allah dalam melalui pokok-pokok, pohon-pohon dan air-air dan telah diciptakan. Kalau menurut Ustaz, apakah reka bentuk desain yang harus kita hadirkan dengan kecantikan alam itu penting untuk kita dapatkan kekhusyukan tu, atau kita hadirkan dengan tembok batu yang keras dan kaku tapi tidak mendapatkan kekhusyukan dan kita akan lebih banyak berfikir tentang hal personal dan sebagainya? Silakan Ustaz. Ini kibat tinggi juga ni, kan? Okey. Tapi tak apalah, dalam soalan doktor ni berkaitan dengan mana lebih jadi pilihan, kan? Tapi sebenarnya dalam konteks kita
ibadah ni memanglah kita perlu tempat yang selesa, nyaman, tenteram kan. Tapi memang betul kalau kita ada dalam suasana yang macam dalam kebun kan, dalam taman, memang kita rasa seronok kan, rasa gembira, rasa happy, rasa tenang, tenteram kan. Jadi namun kalau ada contohnya kita buat apa macam air terjun ke paip kat depan-depan bahagian sah depan tu, sudah nanti takut jadi tengah sembahyang bukan khusyuk dah, dia jadi benda lain kan. Dia duduk tengok ikan tu pula berjalan-jalan berenang-renang kan. Kan. Tapi kalau nak buat, saya setuju kalau seandainya satu-satu masjid dia ada sudut dia. Ada sudut dia. Memang masjid terbuka ni cantik sebenarnya. Dia udara dia pun segar kan. Tapi kalau konsep di negara kita ni, saya syorkan kita mungkin boleh buat sudut yang hijau kan, sudut rehat yang hijau. Mungkin tempat-tempat letak kursi urut tu kita boleh letak dengan perhiasan-perhiasan kehijauan, pokok-pokok dan tumbuhan dan sebagainya. Itu sebagai perbandingan lah. Sebab konteks kita nak ubah suai tu ambil masa dan juga kos yang tinggi kan, yang dah ada ni. Jadi kita buat dalam konteks itu. Dan selain itu kita mungkin juga buat taman kan, taman permainan kanak-kanak, supaya kanak-kanak kita seronok bila datang ke masjid. Dan untuk mendapatkan khusyuk solat ni, kita kena cuba memahami bacaan kita dan juga kita kena fokus ke tempat sujud kita. Kalau mata kita melilau, insya-Allah dia akan masalah sikit untuk khusyuk tu kan. Tapi untuk selepas sembahyang tu saya syorkan tadi kita mungkin boleh buat sudut-sudut hijauan ataupun di sekitar keliling masjid itu sendiri, bukan di dalam sajalah. Di dalam tu kita tak boleh, kita mungkin boleh hias yang sesuai di bahagian atas dan sebagainya lah. Di bahagian depan tu kurang sesuai untuk kita hiasi kerana dia akan mengganggu fokus kita. Nah. Okay. Ada kawan kita tanya tu, doktor. Ada tanya tu. Samri. Itulah boleh Ustaz jawab ke? Kadang-kadang kita dalam soalan dia dan keterpaksaan perlu melakukan tugas-tugas kita atas dasar arahan. Contohnya menebang bala atau hutan disebabkan kita diarahkan ataupun tu tugas kita. Macam mana tu Ustaz? Contohnya pengondolan hutan yang dilakukan oleh orang upahan. Itulah tadi maksudnya, kalau kita lah yang diupahnya, maka sebaiknya kita jangan ambil lah upah tu. Walaupun kita hanya mengambil upah, tapi kita tahu kesan dan akibat dia kan. Contohnya kalau penggondolan hutan yang dilakukan oleh upahan ni, mana secara haram lah kan. Kalau yang secara sahnya kita tidak ada masalah. Cumanya yang jadi masalah pulaknya yang dapat kontrak itulah akan dirakus. Dia tidak mahu mengikut ketetapan oleh pihak alam sekitar. Kan? Dia gondol semua. Sedangkan pihak alam sekitar ada peraturannya. Pokok sahih berapa, umur berapa, kan? Bahagian mana dahulu, kemudian diikuti bahagian mana. Kan? Yang jadi masalah sekarang ni, yang kita ambil upah tu satu hal lah. Kalau secara haram memang jelas-jelas dia haram lah. Kalau yang secara halal pula, maka kalau kita dipaksa tu, kita ada pilihan lah. Mungkin kita boleh tarik diri lah. Kalau kita ada ilmunya lah. Ilmunya sepatutnya alam sekitar kita mungkin ada hubung kait dengan alam sekitar, bahawa alam sekitar nasihatkan begini-begini, maka sepatutnya kita ikut. Namun pemaju dia tidak. Dia mahukan keuntungan. Itulah yang menyebabkan alam sekitar ini menjadi menjadi masalah ataupun digondol sesuka hatinya. Apa sajalah biasanya kerana ketamakan ni, begitulah sebab orang menerima rasuah kan, kerana tamak juga. Bukan miskin pun orang yang terima rasuah tu sebenarnya. Semua kaya-kaya kan, tapi disebabkan ketamakan itu. Jadi pokok pangkalnya kembali kepada diri sendiri. Itu kena ada sifat ihsan yang saya sebut tadi. Bila ada ihsan, kita merasakan kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
maka kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah yang bertentangan dengan hukum hakam, yang bertentangan, yang melanggar undang-undang negara kita. Wallahu a'lam. Alright. Alhamdulillah, semoga sifat ihsan itu penting Ustaz untuk dapat menjaga diri kita sendiri. Alright, semoga ini akan dapat pencerahan pada Tuan Amri Syarif lah, insyaAllah. Okey, oleh kerana masa telah suntuk, diharap sekiranya kita ada soalan-soalan lain, kita boleh terus emailkan terus kepada Ustaz Nawawi untuk mendapat kita punya penjelasan seterusnya. Disebabkan masih tidak mengizinkan, saya dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Nawawi Abdul Rahman atas pencerahan dan perkongsian ilmu itu sebentar tadi. Akhir kata, sekali lagi saya mewakili Jawatankuasa Kampus Hijau UiTM Seri Iskandar dengan kerjasama Unit Hal Ehwal Islam UiTM Perak mengucapkan berbanyak ribuan terima kasih kepada semua hadirin hadirat yang sudah hadir di dalam webinar kita pada petang ini. Untuk itu juga saya ingatkan kepada hadirin supaya mengisi rekod kedatangan yang telah disediakan di dalam ruangan chatbot yang ada pada hari ini. So juga saya nak ingatkan sekali lagi untuk pengetahuan semua, siri webinar ini akan diadakan lagi pada 3 hari bulan Disember dengan capaian maya bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarir Ashad yang akan dimoderatorkan oleh Tuan T.S. Haki Nazali dengan kupasan lebih menarik tentang siri penjagaan alam sekitar sebagai tanggungjawab seorang insan. So jangan lupa untuk kita save pada tarikh tersebut untuk kita bersama-sama di dalam sesi perkongsian ilmu kita pada 3 Disember itu nanti. Akhir kata, sekali lagi saya semoga apa yang kita dengar, kita kongsikan pada petang ini mendapat hikmah dan hidayah buat kita untuk mendapat ilmu dari apa yang disampaikan oleh Ustaz itu tadi. Sebelum itu saya tinggalkan dengan satu surah dari Ali Imran ayat 190 yang bermaksud, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Maka dengan itu sesamalah kita renungkan dan tentang perpentingnya tentang kelestarian alam sekitar untuk kita jaga bersama. Akhir kalam, sampai jumpa lagi di lain waktu, insya-Allah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.